Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini. Pada hari apa? Hari Isnin, 15 Februari 2021 bersamaan dengan 3 Rejab 1442 Hijriah. Dah masuk bulan Rejab, alhamdulillah. Sebelum tu, cikgu nak tanya khabar tentang pelajar-pelajar dua Muslim. Apa khabar semua? Semoga sihat, ceria-ceria selalu dan bersemangat untuk teruskan pembelajaran kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu Kitab Pendidikan Ibadat Darjah 2. Pendidikan Ibadat Darjah 2. Sebelum ni ada juga Pendidikan Ibadat. Ini Pendidikan Ibadat bahagian yang kedua. Part 2. Part yang kedua. Okey. Sebelum tu, cikgu harap semua tumpukan perhatian. Tu ada kat bawah tu, sila fokus dan tumpukan perhatian sebelum kita nak teruskan pelajaran ni. Okey, bismillah. Okey, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, kita masuk pelajaran 1, iaitu najis. Minggu lepas pun kita belajar najis. Ini sambungan. Ini sambungan pada pelajaran minggu lepas. Najis. Najis ni, kita ulang sedikit. Najis ni apa? Najis ialah suatu kotoran. Kotor. Najis ialah suatu kotoran yang melekat sama ada di pakaian, di persekitaran tempat, sama ada di pakaian ke, baju ke, di badan ke. Itu adalah najis yang menyebabkan amal ibadat kita terganggu. Menyebabkan ibadat kita tidak sah. Sebab ada apa? Ada najis ni. Najis ialah benda yang kotor. Mari kita sama-sama eja najis. Nun, jim, ya, sin. Nun, jim, ya, sin. Nun, na, jim, ya, sin, jis. Najis. Okey, burung terbang. Okey. Bahagian-bahagian najis. Kita masuk bahagian-bahagian najis. Bahagian-bahagian najis ada 3. Bahagian najis ada 3. Yang pertama, dengar ni. Yang pertama, jangan. Okey. 1. Najis mukhaffafah. Najis ringan. Okey, semua sebut. Najis mukhaffafah. Ringan. Najis yang paling ringan. Nak bersihkan dia pun senang. Najis yang ringan. Yang kedua, najis mughallazah. Okey, semua sebut. Najis mughallazah. Najis yang berat. Nak bersihkannya pun leceh sikit. Susah sedikit. Najis mughallazah. Najis yang berat. Nanti kita tahu apa benda najis mughallazah ni. Apa najis mughallazah. Yang ketiga, najis mutawassithah. Sebut sama-sama. Najis mutawassithah. Iaitu najis di pertengahan.
Ringan pun tak, berat pun tak. Dia tengah-tengah. Najis yang di tengah-tengah. Najis yang tak berat, yang najis yang tak ringan. Dia di pertengahan. Okey, ulang balik. Bahagian-bahagian najis. Najis mukhaffafah. Najis mughallazah. Najis mutawassitah. Najis ringan, najis berat, najis pertengahan. Tahu tak pertengahan apa? Tengah, di tengah. Okey, kita masuk yang pertama. Najis apa? Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Najis yang ringan. Najis yang senang dibersihkan. Dia najis, tapi yang ringan. Tak boleh dibawa solat. Okey, najis mukhaffafah adalah air kencing bayi. Tahu tak bayi? Bayi ni baby. Najis mukhaffafah adalah air kencing bayi lelaki. Bukan perempuan Najis air kencing bayi lelaki yang berumur di bawah 2 tahun. Umur dia di bawah 2 tahun. 1 tahun setengah ke, setahun ke, yang penting bawah 2 tahun. Yang hanya minum air susu ibu. Dia minum susu ibu je. Dia tak makan lagi. Dia yang hanya minum air susu ibu. Ulang balik, najis mukhaffafah adalah air kencing bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang hanya minum air susu ibu. Macam mana kalau bayi perempuan yang bawah 2 tahun? Macam mana? Itu tidak dikira najis mukhaffafah. Itu dikira najis mutawassitah. Yang najis mukhaffafah hanyalah air kencing bayi lelaki yang bawah umur 2 tahun. Okey, dah faham? Kita pindah tu contohnya. Bayi lelaki bawah 2 tahun, menangis-nangis, keluar air kencing. Jadi air kencing tu ialah najis mukhaffafah. Kesian dia. Okey, najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis yang berat. Najis berat ni apa? Kita tengok. Najis mughallazah ialah anjing. Anjing dan babi serta keturunannya. Najis mughallazah ni ialah najis berat, iaitu anjing dan babi dan keturunannya. Nenek dia ke, atuk dia ke, cucu dia ke, anak dia ke. Kalau dia anjing dengan babi, itu ialah najis. Najis yang berat, jangan dipegang. Nanti kena basuh dengan air tanah. Okey, ia juga baca. Ia juga termasuk daging, bulu, tahi, air kencing, tulang dan lain-lain yang berkaitan dengan anjing dan babi. Apa-apalah yang berkaitan dengan anjing dengan babi. Sama ada bulu dia ke, tahi dia ke, air kencing dia ke, tulang ke dan lain-lain. Asal ada kena mengena dengan babi atau anjing, dia adalah najis mughallazah. Tu contoh gambar apa ni, babi. Comel kan? Okey, ni gambar anjing. Itulah contohnya dua najis mughallazah. Okey, kita masuk yang ketiga, najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah ni apa? Mari kita tengok. Najis mutawassitah adalah semua najis selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Apa-apa yang selain daripada mukhaffafah dan mughallazah, dia dinamakan najis mutawassitah, iaitu najis di pertengahan. Najis pertengahan. Apakah contoh-contoh najis mutawassitah ni? Mari kita tengok sama-sama. 1, arak. Tahu tak arak apa? Arak ialah minuman yang memabukkan. Kalau minum, kita mabuk. Jangan diminum, jangan dipegang. Haram dan berdosa. Arak ialah najis mutawassitah. Kalau kena basuh. Yang kedua, bangkai. Bangkai ni apa? Bangkai ialah binatang yang tidak disembelih. Contohnya kena langgar dengan lori, kena langgar dengan kereta dekat jalan tu. Itu namanya bangkai. Contohnya bangkai burung, bangkai kucing. Kalau pegang, kena basuh. Sebab dia adalah najis mutawassitah. Yang ketiga, darah. Contoh yang ketiga ialah darah. Tahu tak darah? Kalau tangan terkena pisau, keluar darah. Darah warna merah.
Jadi kena basuh sebab dia adalah najis mutawassitah. Sebelum solat kena basuh dulu. Okey, contoh lain, tahi. Semua tahu tahi kan? Tai. Tahi kalau terkena dekat pakaian kena basuh sebab dia adalah najis. Najis apa? Najis mutawassitah. Contoh yang lain, muntah. Air muntah tu kalau kena dekat baju kena basuh sebab dia adalah najis mutawassitah. Apa contohnya? Najis mutawassitah, arak, bangkai, darah, tahi, muntah, nanah. Nanah juga adalah najis. Okey, kita masuk cara-cara menyucikan najis. Okey, cara menyucikan najis pada najis yang pertama. Najis mukhaffafah, najis yang ringan, macam mana nak bersihkan dia? Mari kita tengok. Yang pertama, cara bersihkan dia. Membersihkan pada tempat yang terkena najis. Ada kat mana? Ada dekat tika tu ada kencing bayi lelaki yang bawah umur 2 tahun. Kita bersihkan dulu tempat tu. Kita hilangkan, kita kesat dulu kencing tu. Lepas tu, renjaskan air bersih di atas hingga rata. Lepas tu, kita renjaskan air. Air apa? Air yang bersih. Air pipe tu, air bersih tu. Kita renjaskan air bersih di atas hingga rata. Renjaslah guna apa? Guna spray ke? Guna tangan ke boleh. Okey, 3. Membersihkan semula sehingga kering. Lepas dah renjas air, kita bersihkan semula. Kita kesat semula sampai dia kering. 3 je step dia. 3 je cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, kita tengok gambar. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Yang pertama, bersihkan pada tempat yang terkena najis. Tu ada air kencing tu, dia kesat dulu. Nampak gambar? Okey. Seterusnya, yang kedua, renjaskan air bersih di atas hingga rata. Dia renjaskan air bersih. Dia guna apa tu? Dia guna spray. Yang ketiga, bersihkan semula sehingga kering. Lepas tu dia kesat. Okay, bersihkan. Renjaskan air. Lepas tu keringkan. Itu adalah step. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Macam mana? Senang tak? Senang. Yang kedua, cara menyucikan najis mughallazah, najis yang berat. Cara nak bersihkan najis yang berat. Contohnya apa? Anjing dengan babi tu. Macam mana nak bersihkan? Bukan bersihkan anjing dengan babi. Cara bersihkan najis dia. Jangan dibasuh babi tu. Tak boleh. Dia tetap haram. Dia tetap najis. Ni contohnya ada terkena bulu dia ada dekat badan kita. Dia ada sentuh baju kita. Macam mana nak bersihkan? Yang pertama, hilangkan ain najis. Ain ni apa? Ain bukan kakak awak yang ain tu. Bukan. Ain ni ialah benda yang nampak. Hilangkan ain najis. Hilangkan dulu najis tu. Contohnya ada tahi anjing. Dekat mana? Dekat seluar ada tai anjing. Kita hilangkan dulu tai tu. Buanglah dulu tai tu. Lepas tu 2, basuh dengan air bercampur tanah sebanyak 1 kali. Sebanyak sekali. Kita ambil air, ambil tanah, campurkan dengan air tadi. Dah campurkan, bancuh-bancuh sikit. Okay, kita basuh yang terkena najis tadi tu. Sebanyak 1 kali. Lepas tu, dah basuh dengan air tanah, kita bilas. Bilas tahu tak bilas? Basuhlah. Basuh dengan air bersih sebanyak 6 kali. Lepas tu kita basuh dengan air bersih, air pipe sebanyak berapa kali? 6 kali. Yang keempat, pastikan bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa. Lepas basuh 6 kali tu, kita tengok bersih sampai hilang bau, dah tak ada bau, sampai hilang warna dan rasa. Jangan dirasa guna lidah. Kita rasa-rasa macam dah hilang tu, dah okey lah tu. Kalau tak hilang lagi, basuh lagi sekali. Sampai dia bersih. Okey, kita tengok gambar macam mana. Hilangkan najis. Tu ada tai anjing tu. Hilangkan dulu. Yang kedua, basuh dengan air bercampur tanah sebanyak sekali. Lepas tu basuh dengan air tanah sekali. Lepas tu basuh dengan air bersih. Berapa kali? 6 kali. Air tanah sekali,
air bersih 6 kali. Tu. Lepas tu, kena buat apa lagi? Pastikan bersih. Kilat dah. Dah hilang dah bau, dah hilang rasa, dah hilang warna. Baru dikatakan bersih. Okey, najis yang ketiga pula. Cara menyucikan najis. Oh, padam satu Cara menyucikan najis mutawassitah, najis pertengahan. Macam mana nak cara hilangkan dia? Cara nak bersihkan macam mana? Hilangkan ain najis. Ain tu apa? Benda tu. Hilangkan najis dulu. Contohnya najis mutawassitah apa tadi? Muntah, arak. Contohnya lah, kita muntah, ada terkena tika. Jadi kita hilangkan dulu muntah tu. Lepas tu basuh dengan air mutlak sebanyak sekali. Air mutlak ni apa? Air mutlak ni air yang bersih lah. Yang suci. Contohnya air apa yang suci, yang bersih? Air paip, air hujan, air sungai. Okey, apa lagi? Itulah, yang penting airnya bersih. Sebanyak berapa kali? Sekali. Sekurang-kurangnya sekali. Pastikan bersih sehingga hilang bau, warna dan rasa. Pastikan bersih. Habis macam mana kalau tak bersih lagi? Basuh lagi sampai hilang bau. Okey. Faham? Hilangkan najis, basuh dengan air sebanyak sekali. 3, pastikan bersih. Kita tengok gambar. Gambar yang pertama, hilangkan najis. Tu ada darah kena dekat baju dia. Dia buat apa tu? Dia tengok je? Bukan. Dia hilangkan najis. Dia kesat. Dia kesat darah tu. Lepas tu, basuh dengan air mutlak sekali. Basuh sekali. Tu dia basuh. Guna air paip tu. Guna air dalam baldi tu. Besen. Okey, yang ketiga. Pastikan bersih. Dah bersih. Dah putih balik dah baju dia. Alhamdulillah. Yang pertama, hilangkan najis. Hilangkan darah. 2, basuh dengan air bersih 1 kali. Okey, siap. Pastikan bersih. Kalau tak bersih lagi, kena basuh lagi sekali. Okey, itu saja. Pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, kita masuk dalam aktiviti, tugasan. Apa tugasan yang cikgu nak awak buat? 1. Sila salin maksud najis mukhaffafah, najis mughallazah dan najis mutawassitah dalam buku tulis. Salin. Apa maksud najis mukhaffafah? Apa maksud najis mughallazah? Apa maksud najis mutawassitah? Salin dalam buku tulis. Yang kedua, sila buat rakaman suara. Bacaan murid maksud najis mukhaffafah, najis mughallazah dan najis mutawassitah. Cikgu nak kamu buat rakaman suara. Baca maksud najis mukhaffafah, najis mughallazah dan najis mutawassitah. Baca. Lepas tu tunjuk dekat cikgu. Kalau rajin, buat rakaman video. Tapi cikgu nak yang penting suaranya sampai. Okey, itu saja. Semoga terus bersemangat untuk teruskan pembelajaran. Terima kasih. Berjumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.